Okay, hai. Hari ni saya bersiaran di office sahaja. Okay, kita tak pergi site hari ni. Pergi site cuma belah tengah hari nanti. So pagi ni saya settlekan kerja-kerja di office dan saya nak ambil kesempatan untuk kita buat live pagi ni. Kita nak share dengan anda semua tentang proses untuk bina rumah lah, terutamanya dengan MGR, okay? Dengan company kontraktor lain biasanya lebih kurang sama je. Okay, so mungkin ini adalah asas-asas yang perlu anda tahulah untuk anda bina rumah. Okay, sebelum kita mula, tolong share dulu dekat semua medium anda supaya kita boleh bagi manfaat kepada lebih ramai orang untuk tahu tentang apa proses-proses sebenarnya untuk kita bina rumah ni. Okey? Okey, boleh tolong share ke 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 Facebook anda, ke page-page kan, supaya kita nak share manfaat, kita nak share ilmu, okey, supaya lebih ramai lah, lebih ramai yang dapat manfaat. Okey, sekejap saya nak share dulu, di kita punya ni. Okey, siapa yang sedang tengok dengan saya boleh komen hai. Mungkin saya boleh sebut nama anda. Okey, saya sekarang ni tak nampak ni, komen tak naik. Okey, boleh share dulu, Kita nak tengok ada tak orang yang komen. Ada tak siapa-siapa? Okey, siapa yang nak tahu antara proses bina rumah, apa proses bina rumah sebenarnya? Hi Redfish, hi, thank you komen. Okey, siapa yang ada boleh tolong komen tak, bagi semangat sikit, bagi energi sikit dekat saya pagi ni supaya saya dapat share dengan anda. Okey, supaya saya dapat share dengan anda apakah proses yang diperlukan untuk kita ni nak bina rumah. Okey, hari ni saya bersiaran di office lah, di office MGR. Saya tak live di tapak hari ni, sebab petang nanti kita nak pergi buat inspection je, kerja-kerja dekat tapak. So hari ni, pagi ni, saya nak share dengan anda topik dia, proses bina rumah. Ada tak daripada viewers saya sekarang ni, viewers saya ni yang nak bina rumah? Jamilah, Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Terima kasih Jamilah. Tolong share. Okey, ada tak antara kalian yang dalam proses nak bina rumah ataupun dalam proses tengah orang kata tengah kutip ilmu, tengah cari ilmu macam mana sebenarnya, apa step-step dia nak bina rumah? Hai, selamat pagi Muhammad Asri KPH. Hai, selamat pagi. Jom jemput, boleh share dulu supaya saya sebenarnya nak share ilmu. Kita nak share ilmu dengan anda semua supaya anda tahu proses dan step-step untuk bina rumah. Okey, untuk tajuk ni sebenarnya saya dah pernah buat live sebelum ni, dah lama lah, tahun lepas. So mungkin kita boleh perangatkan balik lah, orang Kelantan kata perangat balik. Apa proses, apa step-step yang kita perlu untuk kita bina rumah. Okey, boleh komen. Salam Kak Muhammad Hizwan, salam Kak. Hai Muhammad Hizwan, thank you for watching. Okey, boleh share. Okey, Mariana, selamat pagi sis dan share. Thank you. Okey, so saya sekarang ni bersiaran daripada dua page, iaitu page Kelantan dan juga page Reka dan Bina Banglo sendiri. Page Reka dan Bina Banglo sendiri ni adalah page official company kita lah. Okey, page official company kita, jadinya boleh pergi follow, boleh pergi like dekat sana. Kita sentiasa update setiap hari. Kita update progress kita di tapak, kita update design rumah terbaru kita, design plan, e-book, macam-macam apa yang company buat, kita ada update di sana. Jadi anda semua boleh ke page Reka dan Bina Banglo sendiri, like dan follow. Okey?
Alright, excited nak tahu macam mana cara bina rumah. Okay. So sekarang ni kita dah boleh, saya rasa kita boleh start. Okay. Yang pertamanya, saya start daripada leads dulu lah. Maksudnya leads masuk melalui contohlah melalui WhatsApp kan, yang kita duduk promote. Macam dekat grup Kelantan ni, kita bagi page kita, kita bagi link kita nak bina rumah. Okay, kalau anda tekan link tu, okay, anda akan terus direct kepada kita punya WhatsApp company lah. Okay, so admin akan reply. Admin tu adalah tim sale lah. Tim sale akan reply, akan tahu apa masalah anda, apa yang anda perlukan, apa yang kami boleh bantu anda. Okey, kadang-kadang kalau jenis yang nak tahu tentang package, nak tahu tentang design, diorang boleh terus, tim sale boleh terus assist lah. Tapi kalau jenis ada yang tanya soalan berkaitan dengan grant ataupun cara loan apa semua, biasanya saya yang akan reply lah. Kalau soalan taktikal yang berkaitan dengan operation semua, saya yang akan reply. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu, terlupa. Okey, saya Nomareni binti Muhammad Zaki. Saya merupakan pengurus operasi lah di Millennium Voltage Resources Malaysia Sdn Bhd. Jadi tugas saya adalah untuk assist klien untuk pembinaan rumah lah, dan saya juga assist kita punya site supervisor, kita punya orang-orang di tapak lah, berkaitan dengan tapak, berkaitan dengan spek material, semua under saya lah. Okey, jadi kalau anda yang sedang tengok saya live ni, kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam live ni berkaitan dengan bina rumah. Muhammad Syafiq, salam. Orang Kelantan ke? Ya, orang Kelantan, Syafiq. kita live, kita buat ni lah, maksudnya dua bahasa. Satu sebab kita pun ada klien-klien kita yang ingin design rumah, buat ID. So kalau saya cakap bahasa Kelantan terus pekat, takut ada klien kita yang tak faham. Okey, tapi kalau tak faham ke apa, boleh tanya soalan. Okey, kita cakap bahasa standard lah, bahasa baku. Okey, kita campur-campur lah. Okey, topik pasal apa ni? Okey, Mariana, topik kita hari ni kita nak bincangkan tentang proses bina rumah. Okey, terutamanya di MJR lah, apa kita punya SOP kan, untuk kita bina rumah ni. Jadi anda yang sedang planning untuk bina rumah, saya rasa topik ni adalah topik yang anda perlu dengar dan teliti supaya anda tahu. Okey, kita nak buat rumah ni, kita nak kena ada ilmu lah, maksudnya jangan kita serah bulat-bulat pada kontraktor ataupun kepada orang tengah. At least kita tak ditipu. Okey, kita ada ilmu, maksudnya orang tak boleh nak tipu kita lah. Muhammad Hizwan, kalau nak bincang dekat office boleh walk in ke by appointment? Okey, better by appointment. Sebab kalau untuk bincang pasal rumah, biasanya saya lah yang handle, tapi ada kebanyakan masa saya berada di luar lah, saya berada di site. Jadi better Cik Hizwan boleh tekan link dekat bawah. Nanti tim kita akan assist lah, mungkin boleh buat appointment ke macam mana untuk datang ke office. Kita PKP pun kita masih bekerja sebab kita dapat kebenaran daripada MITI, so tak ada masalah lah untuk kita bekerja. Jadi anytime boleh datang office, cumanya kena tengok timing tu, saya ada ke tak, saya keluar ke site ke apa, so better buat appointment lah. Muhammad Syafiq, orang Kelantan ada yang baik, ada yang sombong juga tak? Tu tak tahulah tu, itu typical masing-masing lah, kan, masing-masing lah. Okay, office base di mana? Office kita di Wakaf Syekh Ye. Okay, office kita di Wakaf Syekh Ye. Jadi saya alu-alukan lah mana-mana yang nak datang office. Okay, boleh berhubung dengan tim kita. Harga rumah berapa lo ni? Okey, kita ni di MJR kita tak bina rumah siap. Kita tak jual rumah yang siap. Kita bukan pemaju perumahan. Kita bina rumah atas tanah sendiri. Bila atas tanah sendiri ni, dia bergantung kepada bajet anda lah. Keluasan anda berapa, package yang mana anda nak. Jadi benda tu kita kena go through dulu. Kita nak kena tahu tanah anda tu keluasan berapa keluasan yang anda nak buat, loan berapa yang anda nak pinjam ataupun nak buat cash kan. Jadi semua benda tu berkait rapat. Kita kena tahulah
semua benda-benda tu. Okey, jom kita pergi ke proses bina rumah. Okey, yang pertama, kalau katakanlah macam saya cakap tadi, klien yang WhatsApp kan, biasanya tim sale akan assist lah. Kalau ada soalan-soalan tipikal berkaitan dengan operation, yang tu saya akan jawab lah. Okay, yang tu saya akan direct jawab. Sebab diorang kadang-kadang tim sale ada yang benda-benda yang dekat site ni mereka tak tahu. So mereka akan tanyalah. Okay, kadang-kadang saya sendiri yang akan jawab. Kalau diorang boleh jawab tu, diorang yang akan assist. Okay, next, kalau contoh klien walk-in lagi senang. Kalau klien walk-in dah buat appointment, saya akan bagi masa lah. Maksudnya saya akan tumpukan kepada anda yang datang walk-in. Kita akan lebih mudah bagi saya. Bagi saya lebih mudah untuk kita bincang dengan secara berhadapan, face to face. Kalau kadang-kadang dalam phone ni mungkin benda yang kita dah sampai tu mungkin anda pun tak faham kan, ataupun soalan daripada anda tu pihak kita tak faham. So jadi lebih better untuk kita berhadapan kan, face to face. Kalau rompeng pahang cover tak, sorry Tuan Muhammad Rosdi, kita tak buat masa ni, kita belum lagi expand ke Pahang, kita masih base di Kota Baru. Tetapi untuk orang-orang di luar daripada Kelantan, kami ada buat servis plan rumah dan juga design rumah lah. Kalau nak tengok design kami yang modern, traditional, English style, banyak di page kami, page Reka dan Bina. Tuan boleh scroll lah. Boleh WhatsApp kami design, berapa harga design. Kalau nak yang plan tu, nak yang plan yang dah di endorse ataupun yang belum di endorse, nak plan saja ke, semua boleh. So tak ada masalah. Kita kalau walaupun kita tak boleh turun di Pahang apa semua kan, tapi kita masih lagi boleh bantu anda dengan bantu anda buat design, buat rumah impian anda. Okey, so seterusnya, bila klien datang walk-in, apa yang kita akan bincangkan bila sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang proses bina rumah, kita akan bincang dulu apa package yang biasanya tuan rumah nak. Package tu berkait dengan harga lah, costing lah. Di MGR ni kita lebih ramai yang tanya saya berapa harga sekaki. Awal-awal dulu kita ada buat jugalah package macam tu. Sekarang ni pun masih ada. Tetapi untuk lebih bagi saya lebih detail yang supaya tak ada masalah di kemudian hari, sekarang ni kita keluarkan detail BQ. Kita buat BQ secara detail. Contohlah, detail BQ ni maksudnya dari sekecil-kecil benda kan, contohlah penggunaan besi, saiz besi, harga, semua kita masukkan dalam detail. So sebelum anda bersetuju kan, anda boleh tengoklah, detail BQ tu harga berapa yang keluar untuk sekaki. Itu much better lah. Maksudnya nanti rumah yang akan kita bina tu, kita akan fokus kepada detail dalam BQ tu sahaja. Kalau besi Y12 lah kita pakai. Kalau besi Y10 lah kita pakai. Berapa kuantiti dia. Jadi kita akan follow benda tu. Kota Baru, Koyong Muiz. Ya, kita base di Kota Baru. Office kita di Wakaf Cik Ye. Dan insyaAllah beberapa bulan nanti, tak adalah beberapa bulan, mungkin sebulan dua nanti kita akan berpindah ke office baru yang lebih selesa sikit lah. Kan? Untuk anda pun selesa boleh datang ke office kita, tengok kita punya gallery kan, showroom kita. InsyaAllah kita tengah renovate sekarang ni. So sekarang ni kita masih di office lama di Wakaf Cik Ye. Selepas ni kita akan berpindah lah. Perlu kenal pasti package apa yang ditawarkan. Ya, betul Mariana. Kita perlu tahu package apa yang kita kontraktor sediakan. Tak kisahlah anda pergi mana-mana kontraktor sekalipun, anda tanyalah apa package yang disediakan oleh company ni, berapa harga apa semua kan. Macam itulah. BQ tu kita boleh tahulah kan harga-harga bagi sesuatu barang. Yes, BQ tu adalah sebut harga yang detail lah. Maksudnya contohlah kita bagi pintu safety door. Dalam detail tu kita akan tulis berapa harga pintu safety door yang kita pakai. Sama juga dengan sanitary fitting kan, macam toilet,
tiles, semuanya detail. Anda boleh tahu semua harga dan material yang kita gunakan untuk bina rumah anda tu. Okey. So itulah bila klien datang ke office, itulah biasanya yang kita bincangkan lah tentang spek, tentang material. Spek ni contohlah kekuda bumbung, kita pakai kekuda besi ke, kekuda kayu ke, material apa yang kita guna, contoh butter press, butter clay. So benda-benda tu anda perlu tahu dululah. Okey, anda tak boleh serah, bagi saya lah, kalau anda nak buat rumah, anda tak boleh serah bulat-bulat pada kontraktor. At least anda ada ilmu, anda kena ada ilmu, supaya satu hari nanti anda tak mudah, maksudnya orang tak boleh nak kelentong lah. Kontraktor tu tak boleh lah buat kerja-kerja yang tidak bertanggungjawab lah. Okey, ada lagi soalan boleh tanya. Okey, selepas tu, selepas dah settle, selepas kita dah setuju, anda dah setuju dengan package, anda dah setuju material, so pihak syarikat akan keluarkan quotation lah, quotation harga untuk binaan bangunan sahaja. Okey, di MGR kita untuk bina rumah biasanya kita untuk quotation tu kita buat yang asas saja dulu. Okey, yang bina rumah asas. So kalau macam in addition, kalau macam contohlah nak tambah, nak sekalikan pagar pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu in addition macam anda nak tambah grill kan, anda nak tambah point elektrik lagi yang selain yang company dah bagi. So itu dah dikira variation order lah. Itu adalah kerja-kerja tambahan. Kalau anda nak masukkan sekali bayaran untuk kerja-kerja tambahan tu dalam loan pun tak ada masalah. Kita boleh buat, yang tu akan masuk dalam perjanjian nantilah. Okey, maaf kalau lari topik, nak tanya boleh, dalam RM500,000 dah dapat ke nak bina rumah? Saya masih ragu-ragu lagi ni. Masya Allah, Tuan Zul. Okey, Tuan Zul, RM500,000 tu dah setengah juta dah tu. Okey, RM500,000 ni kalau komplit lah, kalau saya nak kata komplit dengan perabot, dengan grill semua, memang dah dapat, dah boleh buat rumah lebih kurang 2,500, 2,600 pun dah dapat dah. 3,000 pun boleh. Maksudnya 500,000 tu dah banyak sangat lah. Sebab kita ada rumah yang kita buat dalam lebih kurang 1,900. Dia punya costing tu dalam 2,600, 2,700 sahaja. Itu rumah sahajalah. Tak termasuk dengan perabot semua. Tapi kalau dah 500,000 tu saya rasa dah boleh masuk dengan perabot kan, grill, langsir, semua-semualah yang kerja-kerja tambahan tu. So kalau tuan nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan costing ke apa, boleh tekan link kat bawah direct dengan kita punya team sale lah. Okay, so tak ada masalah, nanti kita akan bantu anda semua. Siapa yang ada masalah, yang tak tahu tentang cara nak bina rumah, boleh terus komen. Okay, Mariana, kalau contoh untuk bahagian bumbung tu kita nak tukar dari guna besi kepada kayu, boleh ke? Saya nak kena maklum kepada QS ke? Yes, maksudnya kalau macam ada certain dalam kita punya package ataupun apa yang office mana-mana syarikat tawarkan, kalau anda rasa anda nak tukar, contohlah kita bagi bumbung besi tapi anda nak pakai bumbung kayu kan, contoh kita bagi butter press yang butter simen, anda nak pakai butter yang clay yang tanah yang merah tu kan. So kita boleh bincang bentuk. Dia ada omission, semua kita kena kira lah. Sebab tu saya kata pentingnya detail BQ ni. Memang penting sangat. Sebab dari situlah kita akan tahu berapa sebenarnya harga rumah yang anda nak buat. Okey, Muhammad Zamri nak buat rumah juga. Yes, boleh Muhammad Zamri. Siapa yang nak bina rumah, yang nak tahu dulu harga ke, nak tanya berkaitan tanah ke, boleh terus komen, boleh terus tekan link yang kita dah pin, yang tim saya dah pin, supaya kita boleh bantu anda. Apa yang masalah yang anda stuck berkaitan dengan bina rumah ke, nak buat loan ke, okey, kita boleh bantu. Item free gift bergantung pada saiz ke atas nilaian harga rumah? Free gift bergantung pada saiz.
Okey, bagi saya free gift ni tak bergantung pada saiz pun. Sebab mana-mana saiz pun kita akan bagi free gift. Cumanya kita kena tengoklah macam nilai harga rumah tu pun mungkin. Tapi di MGR satu lagi kita ada apa orang panggil? Roda impian. Ada dekat luar besar sangat. Kita ada roda impian. Maksudnya klien akan putar adalah beberapa kali, 2 atau 3 ke tengoklah. So dapat je roda impian tu, maksudnya atas luck lah. Kalau dapat aircon lah, kalau dapat kabinet dapur lah. Macam tu. Kita buat macam tu supaya fair lah. Okey, bergantung kepada luck masing-masing. Okey, kalau nak try bolehlah datang office. Nak try luck lah, dapat apa kan sebagai free gift. Okey, ada lagi tak nak tanya? Okey, lepas tu bila semua dah settle, okay, dah confirm, kita dah keluarkan submission. Kita dah keluarkan quotation harga. Dua-dua pihak dah bersetuju. So, kami akan minta sedikit deposit lah. Biasanya tak adalah 10% ke apa, banyak sangat. So kita mungkin akan minta 3,000. Biasanya klien kita akan bagi 3,000 lah sebagai deposit. Deposit tu maksudnya sebagai tanda jadi. Sebab bila anda dah bayar deposit, tim kita dah boleh terus buat plan, dah terus buat design. Anda kena faham kenapa setiap company tetapkan deposit. Okay, deposit ni maksudnya tim kita dah bekerja, dah start bekerja, dah turun, kadang-kadang dah turun site, dah pergi ukur dekat site. Sama juga macam buat renovation pun kita akan ambil deposit. Sebab apa? Sebab tenaga kerja tim kita. Tim saya bila dah confirm, memang diorang akan turun site, diorang akan ukur semua. Tapi bila anda tiba-tiba kita dah bagi quotation, anda tak jadi, jadi maksudnya kesianlah dekat tim. Diorang dah bersusah payah turun site kan, berpanas, naik bumbung kot. Benda tu akan menyebabkan kerugian pada syarikat. Saya tanya, maksud saya tadi tu RM500,000 baru nak cari tanah lagi, plus baru nak bangun rumah. Okey, bagi saya kena tengok kawasan lah Encik Zul. Tanah di kawasan mana yang Encik Zul nak cari? Kalau Encik Zul nak cari di bandar-bandar Kota Baru ni, mungkinlah dah mahal sangat lah. Mungkin yang dalam 600,000 tu, 600,000 kaki tu pun dah, saya rasa dah 100 lebih. Berbanding kalau contohlah tuan nak cari di area Salor kan, area Tunjung tu masih Kota Baru. Di jauh sikit lah, Kadok ke jauh sikit daripada bandar, tanah tu dah boleh dapat 70,000, 80,000. So dengan nilai yang 500,000 tu pun masih boleh untuk tuan beli tanah dan bina rumah. Okey, contohlah macam tuan ni, Tuan Zul ni yang masih belum ada tanah atas nama sendiri. So advice saya daripada segi pengalaman saya lah, okey, tuan kalau boleh, tuan jangan beli tanah dulu. Bila tuan beli tanah dulu, tuan akan buat loan tanah dulu. Lepas tu baru tuan akan buat loan rumah. Jadi 2 kali loan. Okey, kalau boleh, tuan beli tanah dan bina rumah terus. Buat sekaligus, jangan buat satu-satu. Nanti rugi. Rugi dari segi apa? Rugi daripada segi kita nak markup loan tu untuk kita dapat lebihan. Maksudnya duit baki, duit cucu. Duit cucu tu nak buat apa? Duit cucu tu nak bayar perabot, nak kerja-kerja tambahan lah. Maksudnya nak buat grill, nak buat langsir. Dari situlah kita nak duit cucu tu, duit baki tu. Jadi bila tuan buat loan satu-satu, jadi kita tak boleh nak markup harga tinggi sangat. Macam tu, berdasarkan pengalaman lah. Jadi daripada 500,000 tu, untuk beli tanah dan bina rumah dah boleh dah tuan, tak ada masalah. Cuma tuan kena tengoklah area tanah yang tuan nak beli tu. Tanah tu kalau boleh belilah yang dah berstatus bangunan. Jangan beli tanah yang berstatus pertanian, sebab nanti nak kena tukar kan. Kalau tuan tanah tak nak tukar, tuan pula yang kena keluarkan duit semua. Okey, Mariana, maksudnya loan tu buat loan bina rumah and beli tanah. Yes, buat terus loan bina rumah dan buat terus loan beli tanah dan bina rumah terus. Mudah.
Okey, macam mana nak tahu berapa loan yang akan dapat? Okey, untuk loan ni tuan-puan kena bagi saya slip gaji. Slip gaji ni contoh kalau bank at least kita nak 3 bulan. At least kita nak tengok 3 bulan bersama dengan komitmen luar. Komitmen luar tu contoh tuan-puan ada ambil kad kredit ataupun nak bayar rumah sewa, nak bayar kereta sewa pula, nak bayar loan kereta kan. Ada pula kereta sewa kan. Jadinya bank akan tanya komitmen tambahan anda. Okey, jadi yang tu kita kena tahulah. Okey, kena tahu. Okey, lagi apa lagi? Dokumen untuk buat loan. Okey, biasanya dokumen okey, lepas tu yang tadi yang macam untuk kerajaan biasanya tuan-puan boleh bagi saya slip gaji 1 bulan je. Sebab kerajaan ni mudah, dia tak macam bank. Dia tak tengok pun kita punya komitmen, cuma dia tengok berapa penolakan dalam slip gaji, tu sahaja. Okey, dokumen untuk buat loan. Biasa dokumen untuk buat loan ni standard je, slip gaji. Okey, komitmen kita berapa kan. Kalau anda adalah peniaga, anda boleh bagi SSM, anda boleh bagi statement bank syarikat kan. Untuk kita tengok, untuk bank keluarkan berapa maksimum and minimum yang anda boleh buat pinjaman. Okey, seterusnya bila kita dah settle keluarkan quotation, Sahar Udin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Boleh share dulu hari ni. Saya nak bincang, bukan saya nak bincang, saya nak share dengan tuan-puan semua tentang proses bina rumah. Okey, apa proses-proses untuk kita bina rumah. Okey, seterusnya kita dah pergi tadi. Seterusnya bila dah syarikat dah keluarkan quotation dan anda semua dah klien dah bayar deposit. Okey, so kita dah boleh start proses. Okey, proses seterusnya adalah proses untuk buat plan lah. Okey, kita punya team akan arkitek dengan pelukis plan kita akan mula buat draft lah, draft untuk layout plan semua. Okey, bila dah confirm dengan tuan rumah, dah confirm design apa semua, barulah kita bangunkan 3D. Okey, mana-mana yang buat dengan syarikat kita bagi percuma 3D lah. 3D tu maksudnya gambar secara 3 dimensi, maksudnya nampak real lah rumah anda tu. Kita akan masukkan terus color semua. Jadinya rumah tu kalau anda nak follow sebiji macam tu, ditapak pun boleh. Okay. Tapi kena check balik lah dekat construction drawing. Sebab kadang-kadang 3D ni tak semestinya benda betul di construction drawing dekat tapak. Sebab kadang-kadang designer dia nak suruh nampak rumah tu cantik kan. So macam coping dia buat tebal sikit 4 inci, tapi sebenarnya biasanya di tapak 2 inci saja ataupun 2 inci setengah macam tu, tak sampai 4 tu memang tebal lah. Okey, dia buat macam tu sebab nak suruh cantik je dekat design tu, dekat 3D tu. So benda-benda macam tu anda kena tahu. Kalau anda nampak, okey, kenapa dekat construction drawing saya tak ada, plan saya tak ada macam 3D, anda kena tanya. Okey, anda kena tanya. Sebab kadang-kadang kita tak boleh pakai design yang 3D tu untuk apply ke design rumah dekat site. Okey, kena tengoklah pro and cons dia, sesuai ke tak kan. Sebab kadang-kadang designer ni dia buat tu sebab untuk menampakkan benda tu cantik, timbul kan. Okey, next. Okey, bila kita dah buat plan, dah selesai 3D, okey, kita akan serahkan untuk buat plan besi. Okey, plan besi RC plan ni kita akan serahkan pada engineer lah. Engineer yang bertanggungjawab untuk buat plan besi berdasarkan plan yang kita ni lah, yang plan rumah kita lah, besi apa yang sesuai, saiz apa yang sesuai, berapa batang kan. Okey, yang tu kita akan ni lah, kita akan bagi kepada engineer. Okey, lepas tu bila dah selesai, kita akan terus submit kepada PBT. Okey, PBT ni adalah majlis daerah lah. Kita akan submit plan tu kepada majlis daerah masing-masing di mana tanah anda berada lah. Contoh anda buat di Kota Baru, kita akan submit ke MPKB. Kalau anda di bawah daerah Ketereh, kita akan submit kepada Ketereh. Macam itulah. Okey, dia bergantung kepada majlis daerah masing-masing. Contohlah, dari segi harga PBT pun, harga submission pun berbeza ya
tuan-tuan dan puan-puan, dia tak sama. Contoh di Kota Baru mungkin mahal sikit. Contoh kalau anda buat di Bacok, yang tak perlu jalan ke, yang tak perlu sumbangan infra, yang tak perlu, dia banyaklah sumbangan tong sampah macam-macam. So benda tu bergantung kepada anda punya PBT masing-masing. Yang tu kita tak boleh nak cakap. Kadang-kadang kita dah masukkan dalam quotation, okay, tiba-tiba bila kita submit ada pula extra charge, infra lah, apalah, yang tu tuan-puan kena sedia maklum lah, okay, kena sedia maklum lah benda-benda tambahan macam tu, sebab ianya datang direct daripada PBT, bukan anda kita. Sebab setengah klien ada cakap kita, nak charge apa lagi ni, ada hidden cost, ada hidden charge. Itulah berbezanya harga-harga charge ni. Jangan pula kata awal-awal hari tu tak keluarkan pun charge ni. Memang kita tak keluarkan sebabnya kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu PBT tu charge ke tak. Sebab kadang-kadang benda tu pun berbeza. Tahun ni ada, tahun depan tak ada. Contoh, ada rumah yang kita buat, yang kita serah hujung tahun lepas, kena pembayaran juruukur MNE. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu memang tak ada pun untuk SKD, tak perlu pun bayaran untuk cop juruukur, cop technician, jurutera elektrik, tak ada. Tapi sekarang ni dah wajib ya tuan-puan, untuk kita dapat SKD tu selain kena bayar 600, selain kena bayar 1500 tu, kena bayar juga untuk cop jurutera dan jurutera elektrik, dan apa satu lagi tu arkitek, silap saya. Itu ada harga-harga dia. Yang tu memang last masa kita nak SKD tu baru kita tahu, tahun ni dia dah letak benda ni, memang kena bayar, memang kena bayar. So kena bear in mind lah, maksudnya ada lagi charge-charge yang dikenakan oleh PBT, bukan daripada syarikat lah. Okay, proses nak baca yang mana dulu ni? Proses buat plan tu selalu berapa lama? Okey, buat plan ni tak lama, submission tu yang lama. Submission tu paling lama pun 2 bulan lah. Plan tu kita tengok kadang-kadang 2 minggu dah siap, 3 minggu dah siap, tu pun kadang-kadang termasuk dengan 3D. Kita tengok queue lah sebenarnya, sebab bukan anda seorang yang nak buat rumah, ada jugalah klien-klien lain. Jadi kita ikut queue, mana yang datang dulu kita buat dulu. Tapi insya-Allah kita cuba sehabis baik untuk berikan yang terbaik, dan berikan maksudnya seawal mungkin, secepat mungkin. Okey. Yang bahagian submit plan tu kontraktor yang akan uruskan semua kan? Yes, kontraktor yang akan uruskan semua. So anda cuma tinggal untuk sign je, sign plan apa semua. Yang akan pergi hantar semua adalah tim kami lah. Okey, kita ada tim kita yang akan uruskan berkaitan dengan submission. So tak ada masalah dari situ. Okey, lepas tu bila dah submit PBT, dah dapat kelulusan, barulah kita proceed untuk submit loan. Okey, baru kita nak proceed untuk submit loan, sama ada anda nak buat loan bank ataupun loan kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama, sebelum dalam masa kita menunggu submission untuk plan tadi, kita dah boleh prepare sebenarnya. Kita dah boleh prepare dokumen untuk kita submit untuk loan. Macam contohlah bank, anda dah boleh prepare awal-awal, dah boleh tanya dah, saya punya ni loan berapa agak-agak yang lulus kan. Anda dah boleh fikir dah berapa sebenarnya loan yang anda nak buat. Okey, satu lagi dari segi loan ni, saya nak advice lah, daripada segi untuk kita apply loan ni, anda kena tahu sebenarnya berapa sebenarnya wang yang anda nak keluarkan untuk buat loan. Anda tak boleh fikir anda nak keluarkan loan ni untuk bina rumah sahaja, untuk binaan rumah sahaja. Sebab kadang-kadang dah alang-alang kita pinjam kan, mestilah kita nak duit lebih tu, yang saya bercakap awal tadi pasal duit baki tu. Kita nak beli langsir, beli perabot, nak bayar fee lawyer, apa lagi, banyak lagi lah kegunaan duit baki tu. Jadi sebelum anda nak buat loan tu, anda dah kena fikir dulu berapa nilai yang anda nak pinjam sebenarnya. Sebab bank tak akan
bank dia berbeza dengan LPPSA. LPPSA ni memang kalau kita minta 350,000, dia akan bagi 350,000 100%. Tapi kalau bank dia hanya akan luluskan paling-paling lah ada 90, ada 80%. Tapi kebanyakan klien kita dapat 80% lah. Kebanyakan bank Islam, muamalat kan, biasanya 80%. So lagi 20% tu kita kena get ready duit lain. Ataupun kalau tak nak duit lain pun kita kena markup harga dekat kita punya loan tu. Maksudnya bila anda berada dengan penilai, anda kena bagi tahu anda nak berapa sebenarnya duit untuk loan tu. Okey? Ada lagi tak soalan? Okey, seterusnya lepas dapat kelulusan loan, okey, bila loan kita dah selesai, kita dah boleh start untuk bina rumah. Okey, kita dah boleh start open tapak lah. Okey, biasanya okey, bila kita dah start open tapak, okey, biasanya yang pertama sekali adalah kerja-kerja tanah lah. Okey, biasanya awal-awal tu kita akan peratakan tanah, cuci kawasan. Kalau macam semak samun apa semua tu, kita kena clearkan. And benda tu adalah costing lah. Anda kena faham lah. Bila contohlah tanah anda tu tanah yang ada hutan kan, ada banyak pokok semuanya yang dah bertahun-tahun tak diselenggara. Jadi costing untuk clearkan tu adalah costing daripada anda sebenarnya. Bukan company yang tanggung tu. Kita cuma bawa kita punya jentera saja. Contoh kita bawa kes kita bawa lori kita bawa budak-budak kosikon kita untuk kita clearkan kawasan tu. Tapi untuk clear kawasan tu kita akan masuk dalam quotation lah. Itu anda kena ambil kira. Kecuali kalau tanah anda tu memang tanah lapang, yang memang tak ada apa-apa, yang tak perlu tambun. Kalau nak menambun sekalipun, itu pun kos daripada anda. Okey? Sebab tu saya kata, anda kena tengok siap-siap, kena tahu tanah anda tu macam mana keadaan tanah anda. Okey? So status tanah pun kena pastikan status bangunan lah. Untuk kita lulus untuk bina rumah. Status pertanian tu kalau dalam proses kita dah boleh apply. Maksudnya dah ada surat yang menyatakan kita ni dalam proses untuk tukar status. Macam tu pun dah boleh. Tapi kalau langsung memang kita tak tukar, memang susahlah sikit. Okey? Okey, so seterusnya bila kita dah clear tanah, so kita dah boleh buat kerja-kerja asas lah, struktur asas. Contoh kita gali footing, kita buat beam, naik tiang semua. Okey, kerja-kerja rangka bangunan. So bila dah settle semua tu, kita dah boleh start dah buat rangka apa semua ni. Sebenarnya untuk rangka structure semua ni kejap je, tak lama pun. Sebulan, kalau dalam masa sebulan tu banyak dah. Kadang tiang semua, bata pun dah naik dah. Kan, kita tengok pada orang yang buat tu lah. Okey, so seterusnya bila dah buat settle rangka, so kita akan pemasangan bata and frame pintu. Frame pintu ni kita kena pasang awal lah. Okey, kita kena pasang lepas kita dah buat rangka, dah buat pemasangan bata kan, dah naik bata, dah naik dinding, so dah lengkap, kita kena pasang lah frame pintu. Biasanya frame pintu kita pakai frame kayu ataupun kita pakai apa namanya, zenklum. Zenklum tu yang terbaru, kita pakai zenklum lah. Okey. Seterusnya bila dah settle bata, dah naik dinding, dah tutup semua, kita akan terus kepada bahagian atap lah. Struktur atas iaitu pemasangan atap kekuda bumbung dan juga atap. Okey, so kita akan pasang dulu kekuda bumbung sama ada besi ataupun kayu. Okey, lepas tu kita akan pasang atap. Okey, contoh macam atap ni biasanya kita pakai monia. Monia ada banyak jenis ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, monia, atap monia ni ada monia Elbana, monia kontur advance, ada monia perspektif. Yang paling mahal adalah perspektif lah. Biasanya perspektif ni jarang-jarang orang pakai sebab harganya pun memang sangat mahal. Okay, so orang have je lah biasanya yang pakai atap perspektif ni. Tapi cantik tu memang cantik, cuma mahal sikit lah. So benda tu bergantung. Kalau ada klien yang nak pakai something yang lebih daripada apa yang kita bekalkan, yang kita beri, tak ada masalah.
tambah je lah duit. Kan? So kita ada QS, QS akan kira harga. Kalau kita bagi contoh lah, saya di office kita bagi Elabana. Contoh Elabana RM2.5 satu keping. Contoh saya lupa dah harga dia berapa. RM2.5 sekeping. Okey, jadi katakanlah perspektif ni RM3.80 sekeping. Jadi kita akan kira lah berapa omission, penambahan yang anda kena tambah jika anda nak tukar pakai perspektif. So macam itulah cara dia lebih kurang. Okey, so bila dah pemasangan atap, kekuda bumbung dan atap dah settle, dah tutup, dah cantik dah semua, dah selesai. So kita akan buat shilling kapur. Akan masuk pula kerja-kerja shilling kapur. Sub shilling kapur akan masuk, akan buat semulah. Biasa kita tengok pada package masing-masing. Ada yang setengah shilling kapur 2 lapis di 3 bahagian utama rumah lah. Contoh ruang tamu, ruang keluarga dan juga dining area. Biasanya 3 area ni kita letak shilling kapur 2 lapis. Tahu tak shilling kapur 2 lapis tu macam mana? 2 lapis tu yang bertingkat tu, yang dalamnya ada lampu. Orang Kelantan panggil lampu susu. Kita pakai lampu T5 dekat dalam. Dekat dalam tu ada lampu T5. Jadi itu adalah shilling kapur 2 tingkat. Biasanya kita bagi pada 3 ruang utama lah. Tapi bergantung juga pada package. Kalau package yang murah tu biasanya 1 ruang sahaja, ataupun memang tak ada benda tu. Shilling kapur selapis sahaja. Kena tengok pada package. So lain-lain kawasan, bilik air semua tu adalah shilling kapur selapis sahaja, yang ada cornice lah. Ada dia punya skirting, orang panggil cornice nama dia. Okay, so itu untuk shilling kapur. Dah siap kerja-kerja shilling kapur. So kita akan buat kerja-kerja melepa. Melepa ni orang panggil plus lah, plus rumah. Plus comel ke dok ke atas orang hak melah tu. Kalau huduh kerja dia, huduh lah rumah tu. Jadi benda tu lah yang kita kena titik beratkan. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan-puan, dia kadang-kadang kita dah pilih dah subcon yang terbaik kan, yang buat kerja cantik. Tapi kadang-kadang orang subcon tu pula yang tak menjaga kualiti kerja mereka. Jadi kadang-kadang itulah, kita dah cuba dah buat sehabis baik, tapi ada juga yang macam crack kan. Benda tu normal lah. Benda tu normal dan benda tu tak ada masalah pun. Benda tu boleh diselesaikan, boleh dibuat balik kan. So tak ada masalah. Benda-benda crack yang sikit-sikit tu benda biasa. Benda biasa. Tak ada, bagi saya tak ada yang buat rumah ni yang tak crack. Yang tak crack tak ada. Mesti ada sikit-sikit tu ada. Tapi benda tu kita kena jagalah supaya benda tu tak melarat. Okey, so bila dah selesai kerja melepa di luar dan di dalam, kita akan terus sebelum kerja-kerja melepa ni, kita akan masuk juga dalam antara buat bata dengan frame, antara pemasangan atap dengan shilling ni. Sebenarnya kita dah masuk dekat sini pemasangan pipe dan elektrik. Pipe untuk pipe air dan juga piping untuk elektrik. Maksudnya tanam dalam batu sebelum kita plus. Benda tu kita kena buat dulu. Jangan korang dah plus awal-awal, tukang dah plus awal-awal, benda tu tak buat lagi, tak boleh lah, nanti nak kena tebuk balik. Macam tu, so tak cantik lah. So sebelum kita plus tu, kita kena pastikan piping untuk toilet, untuk piping point elektrik, semua dah ditanam. Okey, barulah kita akan plus, barulah kita akan melepa di luar dan di dalam. Okey, seterusnya kita dah siap je kerja-kerja melepa tu. Okey, kita dah boleh lah pasang tile lah. Kita dah boleh pasang kemasan lantai. Ada yang nak pakai mosaic tiles, ada yang nak pakai SPC floor, laminate floor, vinyl floor. Okey, so macam-macam, terpulang pada package masing-masing lah. Dan ada juga klien kita yang kita bagi laminate floor nak tukar pada tiles, ada yang kita bagi tiles nak tukar kepada laminate floor. So benda tu tak ada masalah. Okey, kita boleh bincang, kita boleh buat omission, kita boleh kira balik. Okey, kalau tukar ni harga berapa. So daripada situ kita akan kira lah. Okey, so seterusnya bila dah kesiapan lantai ni dah siap dah, kita dah boleh
masuk cat. Maksudnya cat undercoat lah. Biasanya kita undercoat dulu luar dalam. Okey, dah kering semua, kita dah boleh masuk cat lah. Okey, cat ni biasanya bergantung pada cat ni bergantung kepada ni lah, bergantung kepada cat ni bergantung kepada office lah, masing-masing package masing-masing berapa yang dia bagi. Okey, ada cat luar 3, ada cat dalam 3, ada cat luar 4, cat dalam 3. Tengoklah pada package masing-masing. Okey, bila dah selesai mengecat, kita dah boleh masuk ni lah, masukkan cermin. Cermin biasanya frame yang aluminium tu awal lagi. Masa kerja-kerja dah melepa tu pun kita dah boleh pasang frame sebenarnya kan. Frame tu daripada awal dah siap cat tu, baru kita boleh masukkan cermin. Okey, bila kita dah pasang cermin, pintu semua dah settle apa semua, tak ada dah lah. Maksudnya benda tu dah 80% dah tu. Kita dah boleh buat septic tank, manhole dekat luar untuk kerja-kerja pembentungan. Kita dah boleh buat dah. Okey, lepas tu kita dah boleh selesaikan bekalan elektrik, bekalan air dan juga kemasan lah. Kemasan ni untuk finishing lah. Kita tacap-tacap mana yang tak elok kan, yang nampak cacat di mata tu kita settlekan awal-awal. Yang defect-defect tu lepas serahan kita akan buat, kita akan baiki lepas daripada serahan pemilikan kosong. Sebab biasanya kita ada 6 bulan untuk liability defect lah. Okey, DLP tu kita biasanya 6 bulan dia mati. Tak ada bateri. Okey, lepas tu seterusnya tak adalah boleh dah penyerahan kunci kan. So penyerahan kunci, so dah tak ada masalah dah. Itulah saya rasa proses bina rumah yang anda kena tahu. Okey, anda kena tahu supaya anda ada sedikit ilmu lah berkaitan dengan bina rumah. So ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya, saya boleh cuba jawab. Okey, saya rasa tu je proses bina rumah yang saya nak share dengan anda. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang proses ataupun ada persoalan-persoalan yang anda nak tanya, anda boleh boleh WhatsApp kita lah. Boleh tekan link kat bawah, boleh WhatsApp dan tim admin kita akan assist lah untuk bantu anda. Okey? Okey, saya rasa tu saja daripada saya. Thank you so much yang mana tengah tengok, yang mana dah share. Thank you so much. InsyaAllah kita akan share lagi dengan anda. Banyak lagi input-input yang kita nak share ilmu dengan anda supaya lebih ramai dapat manfaat. Okey, sekian saja. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.